Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawahidi Husin. Nombor matrik saya adalah 266634. Dan untuk pembentangan kali ini, saya memilih organisasi iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran, bertempat di Cawangan, Salak Selatan. Ia merupakan salah satu antara jabatan yang wujud dalam Dewan Menara Kuala Lumpur. Jadi sedikit kita nak cerita pasal latar belakang Dewan Menara Kuala Lumpur. Dewan Menara Kuala Lumpur merupakan satu yang dikatakan pentadbir tunggal dalam wilayah Selangor Kuala Lumpur. Dia tertubuh pada 1 Februari 1972 dan penubuhan ini adalah serentak dengan apa yang dikatakan itu sebagai pengumuman atau Hari Pengisytiharan Malaysia. Diletakkan di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, sehingga yang terkini hanya ada 12 orang yang telah memegang jawatan sebagai Datuk Bandar. Jadi Datuk Bandar yang terkini ialah Datuk Mahadi Cik Nah. Okey, kita pergi ke jabatan yang dikhususkan. Merupakan Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran, iaitu JKOS. Untuk pengetahuan, jabatan ni dia dah 3 kali ditenamakan semula daripada tahun 2011, 2015 dan 2019. Memakai nama JKOS, pergi ke JKABB. JKABB itu bermaksud Jabatan Kejuruteraan Awam dan Pengangkutan Bandar. Dan dinamakan semula disebabkan perstrukturan yang dibuat oleh Dewan Menara Kuala Lumpur, dinamakan kembali sebagai JKOS. Dan peranan kepada jabatan ini, dia menjalankan fungsi pengurusan, pembinaan, penyelenggaraan projek infrastruktur jalan, sungai, parit induk, tempatan banjir, jabatan cerun dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan. Mempunyai banyak cawangan di seluruh Kuala Lumpur. Dia mengikut parlimen. Jadi yang untuk tugasan ni, saya mengkhususkan kepada Cawangan Salak Selatan. Di Cawangan Salak Selatan ni, dia terdapat 4 parlimen yang di bawah jagaan, di bawah sediaan, iaitu Pusat Bandar, Ceras, Lembah Pantai dan Seputih. Hasil analisis keperluan latihan, ia boleh didefinisikan sebagai satu taburan prestasi kerja daripada prestasi biasa, sebagai jurang perbezaan di antara keadaan yang sebenar dan keadaan yang sepatutnya. Dalam mencari hasil analisis keperluan ini, analisis keperluan latihan harus diperkenalkan. Bila dah diperkenalkan analisis keperluan latihan ini, 2 kategori utama dapat dikesan. Yang akan boleh dapat dikesan adalah masalah yang dapat diatasi itu melalui program latihan, atau masalah yang perlu diatasi melalui tindakan bukan latihan. Metodologi kajian, kaedah yang digunakan untuk menjalankan kaji selidik ini untuk mendapatkan hasil keperluan latihan ini adalah menggunakan kaedah temu bual. So temu bual dibuat untuk bersama dengan semua yang pekerja yang berada di Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran di Cawangan Salak Selatan, dan berdasarkan pemerhatian beserta pembacaan buku, dokumen serta perbincangan bersama ahli-ahli rakan sekuliah saya yang turut juga membuat pasal analisis keperluan latihan ini. Analisis keperluan latihan, analisis keperluan organisasi. Jadi perlu untuk sebuah organisasi mengetahui tentang kelemahan yang sedang dihadapi pekerja. Bermula dengan proses pemilihan dan pengambilan pekerja baru, pengurusan kerja, delegasi kuasa, perancangan kewangan dan penganggaran tugas serta tanggungjawab. Bila dibuat analisis keperluan untuk bahagian organisasi ini, saya mendapati masalah yang timbul adalah berpunca pada kegagalan merancang kewangan. Ini dibuktikan kerana masih terdapat pekerja yang menggunakan peralatan-peralatan yang lama, kurang elok dalam menyiapkan kerja. Analisis keperluan kerja dan tugas, ia sebagai satu usaha untuk melakukan kerja perbaikan dengan cara-cara yang lebih tepat, teknik yang sesuai dan kaedah membaiki yang lebih berkesan. Ilmu dan kemahiran mengenai teknik terkini haruslah selari dengan peralatan moden. Jadi perlu dibekalkan untuk melancarkan dan memudahkan operasi.
Macam yang tadi kita cakap, untuk keperluan organisasi, dia ada gagal dalam merancang kewangan, menyebabkan kebanyakan pekerja masih menggunakan peralatan yang kurang elok, lama. Jadi bila bila ada peralatan yang baru, pekerjaan diorang ni kurang dan ilmu kemahiran tersebut. Analisis keperluan individu. Ini yang dikatakan tadi sebagai kurang pengetahuan tentang penggunaan teknik negara, kurangnya kemahiran dalam mengendalikan peralatan baru yang lebih canggih, yang lebih terkini nak bandingkan peralatan-peralatan yang terdahulu. Dan masalah juga didapati dengan kebanyakan daripada mereka ni adalah masuk melalui perpindahan daripada jabatan-jabatan lain. Jabatan-jabatan yang sebelum ni tak ada kena-mengena ataupun tidak menggunakan sebarang apa-apa mesin sekalipun, dan masuk sini merupakan diorang tiada pengalaman tentunya, dan yang pasti sekali mereka tidak mahir. So saya bercadangkan untuk mengadakan sebagai satu latihan, bentuk latihan, iaitu kursus kemahiran mengguna dan menyelengara mesin-mesin kecil awam. Di bahagian persediaan latihan, saya mengkhususkan untuk membuat konsep syarahan, pembincangan, dan wujudkan amali macam mana ada satu sesi yang mungkin boleh untuk mereka mencuba peralatan-peralatan baru, dibimbing oleh penceramah atau fasilitator yang memiliki kepakaran, dan juga role play yang dimasukkan kat sini. Mungkin satu bentuk latihan yang di mana kalau mereka berlaku kecederaan di tempat kerja, macam mana mereka nak menghadapi situasi itu dan apa patut mereka buat. Jadi yang role play maksud ni satu latihan yang di mana wujudnya ada satu orang yang menjadi pekerja dan satu orang menjadi pekerja yang cedera. Macam mana mereka nak cuba untuk lakukan. Matlamat kursus. So kursus kemahiran mengguna dan menyenggara mesin kecil kerja awam ini mempunyai matlamat untuk melahirkan individu atau pekerja yang berkemahiran tinggi dalam mengendali dan menyelenggara mesin-mesin kecil, cekap serta kompeten, ceria dan produktif, serta bermotivasi tinggi, bebas dari sebarang bentuk tekanan ketika berada di tempat kerja. Yang kedua adalah memiliki kemahiran tentang bagaimana untuk menangani dan mengenali perkara-perkara yang boleh terjadi yang melibatkan penggunaan mesin-mesin terkini. Objektif kursus. Objektif kursus ini untuk memberi pengetahuan tambahan mengenai cara-cara bagaimana mengoperasikan dan menggunakan serta menyelenggarakan mesin-mesin kecil dengan cara berhemah dan selamat, bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pengendalian dan penjagaan mesin kecil mengikut tugasan yang diberi di lapangan kerja. Ketiga adalah mempelajari teknik-teknik bagaimana untuk lebih mahir dalam menggunakan mesin-mesin bagi memudahkan kerja di lapangan. Keempat, bertujuan untuk mengurangkan risiko kecederaan, kemalangan dan kerosakan kepada pekerja di UKL dan benda kerja di lapangan. Mengetahui bagaimana bantuan awal kepada kalangan DPR, khususnya Jabatan Kejuruteraan Awam dan Saliran Depo Salak Selatan, sekiranya berlaku apa-apa kemalangan yang tidak ingini di lapangan kerja. Kandungan kepada kursus ini. Pertama, prinsip asas dan komponen utama mesin kecil dan cara pengoperasian. Sesi yang kedua pula adalah mengetahui kaedah penjagaan dan penyelenggaraan mesin kecil. Slot yang ketiga adalah keselamatan menyenggara dan menguji mesin kecil sebelum digunakan di lapangan kerja. Dan yang slot yang terakhir adalah asas-asas pertolongan cemas, yang di sini yang saya cakap tadi pasal role play itu. So, tempoh kursus ni mengambil masa dalam 2 hari, iaitu 5 dan 6 September 2022. 8.30 pagi hingga ke 5.30 petang. Tidak ada tidur di tempat kursus dan sebagainya. Kita buat waktu berjabat. Hari esok kena datang semula. Lokasi adalah bilik akademik B2 di Institut Latihan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Kumpulan sasar untuk kursus ini terdiri pada 60 orang pekerja.
khususnya di JCOS Cawangan Selatan yang terdiri daripada grade H11 pembantu awam 39 orang, H14 pembantu awam 8 orang, H19 pembantu kemahiran 8 orang, dan dia tak memfokuskan kepada buruh orang mereka yang kerja di lapangan di lapangan semata-mata. Kita inginkan mereka yang berada di pentadbiran sekali untuk turut serta, iaitu N19 pembantu tadbir 4 orang dan N22 pembantu tadbir 1 orang. Di sini boleh lihat untuk pembelajaran kursus ini. Persediaan dari sudut jurulatih. Dari sudut jurulatih, 4 penceramah yang memiliki kepakaran telah dipilih untuk setiap sesi syarahan perbincangan yang kita akan jalankan. Dan penceramah tersebut diminta untuk menjadikan bahan edaran seperti dan keteladanan kepada peserta supaya tidak berlaku kebosanan dalam ni. Diperlukan latihan supaya pekerja lebih ingat apa yang diajar. Dari sudut persediaan tambahan pula, tangan yang terlibat dalam program ini akan memastikan peralatan seperti LCD projector, pembesar suara, lampu, aircon dan sebagainya berada dalam keadaan yang sangat baik supaya tidak mengganggu kelancaran proses ini. Selain itu, menjadikan peti kit kecemasan ini bertujuan di mana kita akan ada sesi yang melibatkan penggunaan mesin kecil yang terkini tu. Kita khawatir akan berlaku sedikit kemalangan dan sebagainya, jadi kita harus sediakan peti kit kecemasan. Penilaian program, apabila satu kelas atau satu syarahan ataupun satu kursus dijalankan, pasti kita inginkan satu kesan yang akan tinggal kepada peserta yang terlibat, kesan yang baik khususnya. Jadi bagaimana untuk kita mengetahui maklum balas daripada mereka, kita akan sediakan borang maklum balas penilaian perhatian untuk mereka menilai supaya kita akan beritahu program ini boleh dijalankan lagi di masa akan datang ataupun tidak, supaya tidak berlaku sebarang pembaziran dengan mengadakan satu program yang sia-sia dan sebagainya. Kesimpulan, kertas kerja ini dibuat bertujuan menekan kepentingan keperluan latihan dalam organisasi JCOS Cawangan Selatan. Sebagai pekerja di organisasi tersebut, sudah menjadi kemestian untuk mereka menjadi pekerja yang cekap, mahir, kompeten dan pasti tidak ketinggalan zaman dalam mengenali mesin-mesin yang moden untuk memudahkan serta melancarkan kerja seharian mereka. Penceramah yang bagus dan isi kandungan yang menarik sudah tentu akan menarik minat peserta untuk mendengar, dan ilmu yang diberi pasti akan dapat diaplikasikan dengan tugas-tugas seharian mereka. Kejayaan yang dapat diperolehi melalui kursus kemahiran mengguna dan menyenggara mesin-mesin kecil kerja awam ini sudah pasti dapat dimanfaatkan untuk kegunaan organisasi di masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih.